Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pertama sekali kita harus cek technical voice dari jauh Jakarta ni masih boleh diterima. Asalkan ada wifi yang tidak interrupted, kita boleh sambung. Alright, boleh saya tahu siapa yang dah dengar suara? Yati dah dengar, Muklis, ya, Iza Malia, Ruby pun ada di sini. Siapa lagi? Alright. Saya ingin menceritakan pada anda siapa tu? Soleh Soleha, ya. Rupa-rupanya autoimmune yang sering kali saya sebutkan, dan anda pun ramai tadi yang dah bagi feedback. Sebahagian besar daripada anda pun kena, dan juga adik-beradik anda, terutama sekali ada anak-anak kecil tadi saya dengar umur 4 tahun pun ada, betul. Sekecil 2 tahun, you kena be very careful. Seperti penyakit yang anda rasa cuma dermatitis ataupun eczema. Faham? Kadang-kadang kita tengok macam ruam biasa je, lepas tu dia berulang kali. Yang penting ialah penyakit autoimun ni tidak datang sekali lepas tu dia hilang ataupun dia pergi terus. Itu tak dinamakan autoimun. Selalunya autoimun. Auto means maksudnya sendiri, imun maksudnya daya tahan. Ramai juga orang tanya, apa tu dok autoimun? Baik, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Di Aziz, Siti Hazrah dan Norizan Izan? Okey, jawapannya ialah autoimun ni maksudnya auto maksudnya sendiri, imun maksudnya daya tahan. Berarti daya tahan body kita yang Tuhan jadikan fitrah dah ada. Saya selalu kata polis, army kita, askar-askar kita semua yang kontrol dan mengawal security kita semua tu, dia harus jaga badan kita. Jadi sendiri. Tetapi instead of dia jaga badan kita atau dia jaga sel kita, dia dah tak kenal sel kita. Padahal tiap-tiap hari katakan polis tu duk tengok you lalu hari-hari kan, keluar masuk. Dia yang tabik pada you, dia yang hormat you semua. Sekali hari ni you balik, dia dah tak hormat. Seolah-olah kereta you tu, dia punya label ada tulis kat situ jahat ataupun pendatang asing. Padahal you orang kat kondo tu, dia patut jaga the whole kampung tu. Tapi dia tak jaga lagi dah. Bila dia dah mula mengamuk dan you pun terkejut, tak ready, itu yang keluar bermacam-macam tu. Semua dah boleh faham. Berarti dia punya label, you punya tag tu kan, kalau macam kita pergi kedai kan ada tulisan berapa, apa nama harga, apa nama series ni semua. Jadi kita dah tahu ni bahagian ni. Faham? Sekali dia datang baca, scan, dia tak boleh baca. Ataupun dia baca, mengatakan you ni tak betul label kat situ dan you tak patutnya ada kat situ. Lepas tu dia nanti bunuh you. Faham? Itu meleraikan kawasan-kawasan yang dia tengah mengamuk tu adalah tujuan kita pada malam ni, macam mana nak selesaikan. Kalau tidak, autoimun ni kronik. Tahu kronik tak? Dia lebih daripada 5-6 bulan. Kalau bawah pada 3 bulan masih lagi boleh tahan, belum dipanggil kronik sangat. Ada orang sampai, ada tak kat sini yang bertahun-tahun, kesian ya, daripada kecil sampai besar. Orang kata beralih umur nak tukar, tak tukar-tukar, bahkan jadi lebih teruk pula. So saya nak cerita, bila tag ni dah tak betul, you punya label dah tak betul, macam mana kita nak betulkan? Sebab autoimun ni boleh bermula daripada penyakit rambut lagi. Boleh dapat alopecia tu yang botak-botak, yang saya kata apa, bertumpuk-tumpuk yang tak elok tu. Bukan botak macam saya ni ke belakang, itu dipanggil receding hairline. Itu disebabkan kita lelaki kan, dia boleh go backward atau berumur pergi ke belakang, itu normal. Masalah apa tu dipanggil katakan dry eye, ada orang panggil Sjogren syndrome, dry mouth, semuanya dry, sampai orang perempuan saya kata vagina pun boleh dry semua. So penyakit ni ada satu lagi autoimunnya. Kan autoimunnya ber-100 lebih jenis, tapi yang famous you selalu dengar seperti psoriasis, kulit-kulit tu kan, bersopak, bersisik dan sebagainya. Lepas tu systemic lupus erythematosus, SLE. Tadi ada orang tanya pun, ramai yang kena ni SLE ni, okey.
pun ada kaitan dengan kulit, dengan sendi, sampai kesian budak-budak perempuan selalu yang sedih tu kadang-kadang dia dapat tahu dia pregnant, masa tu pun dia dapat tahu dia kena psoriasis ataupun kena apa, SLE. Kadang-kadang doktor pun pening kepala nak buat apa, betul tak? Nak bagi ubat tak boleh sebab you pregnant. So ini cabaran-cabaran seperti thyroid, Hashimoto's yang hyperthyroidism, masalah seperti celiac disease, penyakit usus yang dah bocor-bocor, ada leaky gut, Masya Allah. You tahulah diarrhea gila-gila punya, lebih teruk daripada IBD pun, irritable bowel syndrome, yang ada penyakit yang ada kaitan dengan autoimun juga tu pun, rheumatoid arthritis, pernah dengar? Yang you tulang dah bengkok, dah herot petut dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, bongkok badan baru umur 40. Lepas tu penyakit Crohn's yang kadang-kadang bermasalah allergic kepada makanan. Dan diabetic type 1 pun tadi Lai Jet Li mengatakan salah satu daripada diagnosis pandai tu, type 1. Banyak belajar ni dia orang ni, ataupun dia refer balik yang saya buat cerita lama-lama dulu pun boleh, no problem. Kenapa saya ulang balik? Sebab ada benda baru. Kalau tak ada benda baru tak guna saya cerita berkali-kali, you boleh refer pun. So yang kita tahu masih lagi punca utama ialah salah satu daripada sel yang terkenal dalam penyakit autoimun ni, namanya TH17. Selalu saya kata kalau you dengar nama-nama sains yang agak sukar nak ingat, jangan ingat. Tapi you kena tahu ada benda yang bila orang buat kajian, ada sel ni yang dah mula menjadi hero dia. Sama ada dia mengawal you, dia regulate betul-betul, dia bagi immune system kita berjaga-jaga dalam keadaan terkawal, ataupun dia memberontak. Kan setengah orang dia berontak, dia tak pakai fikir, dia pakai langgar je, ikut je. Kalau orang kata attack je. Jadi TH17 ni, white blood cell ni adalah main player dia. Satu lagi white blood cell juga, ataupun T cell ni dipanggil T cell. T perkataannya datang daripada thymus. Thymus ni atas daripada papan dada kita, dia ada center untuk training. Kita punya pulapol, training polis, training askar semua tu. Tetapi ada kepala dia yang kata, tak usah dengar cakap, kita attack, body kita jadi lupus, jadi psoriasis, jadi thyroid punya attack, habis. So bila dia tak calm, tak tenteram, inilah dinamakan autoimun. Macam tu mukadimah, dah boleh tangkap. Jadi sekarang kita kena tahu apa penyebab dia. Ramai orang kata tak tahulah. Kalau you baca buku-buku unknown reason. Boleh ke unknown reason? Boleh. Sebenarnya bukan unknown. Kita belum tahu je lagi. Sebab tu mesti ada. Kalau tak ada sangat-sangat, kita tuduh genetik pula. Kan selalunya genetik antara, saya kata paling tinggi 5-10% je. Jadi ada kaitan tapi sedikit sangat. Environment, yes, play a role, tapi saya akan bagi 7 yang saya janjikan pada malam ni. Untuk pengetahuan anda sekalian, autoimun adalah satu nama yang mungkin tak ramai orang guna pakai. Dia selalu rajin cerita tentang apa, you all, kalau banyak-banyak heart attack, diabetes, high blood, kolesterol, betul macam tu kan, ataupun arthritis selalu dengar kan, atau penyakit gout, penyakit kidney stone, yang tu juga je dengar. Tetapi list penyakit autoimun ni dah naik ke peringkat yang top 3 sekarang. Dulu dia masa zaman tok nenek kita dulu tak berapa sangat, dan ada sebab 77 ni kaitannya dengan dulu dengan sekarang. Bezanya. Jadi dulu dia tak adalah top 3, mungkin top 10 aja. Sekarang dah top 3. Apa yang top 3? Nombor 1 masih lagi penyakit jantung, termasuklah heart attack yang banyak penyebab kematian. Tetapi yang terkejut ataupun mungkin you rasa tergamam nanti dengar ialah kanser nombor 2. Secara umum di dunia moden, saya tak kata dunia yang kuno lagi dah. Okey, dan autoimun number 3. Berarti dahsyat lah kan. So saya bagi nombor 1. Okey, ready? Nombor 1 ialah disebabkan, dengar, ramai yang buat perangai macam ni, terlalu steril hidup you. Steril
Tahu tak, zaman-zaman COVID ni you rajinlah dengan perkataan steril kan. Maksudnya semuanya nak kena sanitize, semuanya nak kena, jangan tempur langsung. Selalu saya kata sampaikan you tak boleh tempur dinding pun. Tempat-tempat turun tangga, railing tu tak boleh. Tombol-tombol pintu, faham? No door knobs dan sebagainya. Kalau lalu depan orang pun you balik mandi dan sebagainya, belum tempur orang pun. Berarti bagus. Dari sudut social distancing itu zaman COVID. Tapi saya cerita ni waktu dulu-dulu, masa sebelum COVID atau sekarang dah mungkin reda sedikit COVID pun, kalau you kat rumah, kalau you masih orang yang sterile sangat, termasuk jaga anak pun sterile sangat, maksudnya tak boleh sentuh apa pun, itu antara sebab utama. Sebab apa? Daripada lahir lagi, sebab tu dah dibuat kajian orang yang melahirkan anak melalui tingkap. Maksud saya caesarean, maaf ya, tingkap lah kan, kita buka jendela tu, ataupun dibandingkan dengan vaginal delivery, maksudnya normal delivery melalui vagina. Okey, rupa-rupanya baby yang melalui normal delivery melalui vagina mak dia tu, ibu dia tu, dia lebih selamat daripada masalah autoimun. Maksudnya attack autoimun kepada mereka yang bersih sangat ni, sampai tak kena langsung lendir-lendir daripada ibu punya reproductive organ semua tu kan, bila dia keluar terowong tu daripada uterus nak keluar ke vagina, nak keluar lagi ada lendir, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang lembik, ada yang beringus, yang kena hidung mata dia tu, kalau you tengok nurse nak kena cuci tu, yang tu lah sebenarnya penawar yang the best. Untuk bukan kata autoimun, banyak lagi penyakit lain. Dahsyat ya, Tuhan tak jadikan bakteria ataupun you nampak macam geli tu, sebenarnya yang itulah sebenarnya one of the best. Jadi ada orang sampai buat satu eksperimen, kalau keluar kot tingkap pun dia ambil bahagian ibu punya reproductive punya side, vagina punya liquid ke apa-apa, kena, tak tahulah betul ke dia buat tak, tapi saya percaya dia orang akan buat. Sebab apa? Dia nak kena bahagian mulut, bahagian hidung ni, supaya baby tu terdedah awal-awal lagi kepada apa yang akan berlaku pada dunia dia di masa depan. Sebab kalau dia sterile daripada day one, daripada zero dia dilahirkan sampai dia umur katakan 4-5 bulan, 6 bulan, masa tu pula mak punya jaga baby tu macam nak rak, faham tak? Jangan orang lain nak boleh sentuh ataupun nak tengok anak dia. Ada kan jenis-jenis yang tak boleh tengok anak semua ni? Jangan you buat perangai macam tu. Pasal apa? Sel-sel putih dalam body kita sekecil dilahirkan pun perlu diacah. Tahu acah tak? Macam polis dengan army, kalau you bagi dia lulus saja, keluar daripada maktab tu, lepas tu tak ada training lagi dah. You pernah tengok tak? Ni minta maaf ni, polis-polis ataupun askar-askar, betul tak ada yang boroi? Betul tak ada yang tak boleh lari lagi dah? Betul tak yang you mengah sekarang bila naik tangga? No, how can you be when you kena jaga keselamatan sesuatu kawasan tu, betul tak? Kalau kena kejar dengan pencuri, kalau kena terserempak ke apa, boleh tak kita jadi lincah dan sebagainya? Sebab apa? Tidak ada training. Jadi bakteria, virus dan fungus-fungus ni semua yang orang panggil friendly ni harus ada sikit sebanyak. Sebab tu cancer cell Tuhan bagi dalam body kita. Kan kita ada cancer cell, setiap masa ada. Sebab apa? Dia nak body kita menyiapkan tentera-tentera kita tu sentiasa on their feet. Sedap kan bila kita dengar Allah tu bagi kita jalan cerita tu cukup cantik dah, cuma kita tu kadang-kadang nak bersih sangat, tolong. Habis tu tak breastfeeding. Second reason is kita tak breastfeed. Sebab tu bila disuruh kita breastfeed, menyusukan baby sampai umur 2 tahun, betul lah tu. Sebab bila dah sampai 2 tahun, body kita dah expose kepada banyak lagi environment punya ni lah, toxic substance, kadang-kadang udara lah, pernafasan lah, mandi air lah, kena baby tu klorin dan sebagainya, betul tak? Lepas tu pakai towel lah, kadang-kadang terkena tu, terkena ni. Tapi budak tu boleh lawan. Bila dah 2 tahun, tak payah susu ibu, sebab susu ibu tu dah steady, dah kuat dah, dan immune system baby tu boleh take over. Faham? Ni saya cerita ni, you heran lah kenapa sekarang autoimun sampai nombor 3 ni. Tak heran, sebab autoimun terkenal dengan nombor 2 ni masalah yang sensitif sangat. You jangan cerita kat orang lain, sama-sama kita je, boleh tak? Yang ni saya tak nak you share, sebab saya akan menjadi masalah besar kalau saya cakap. Tapi saya terpaksa cakap,
Sebab dah ada banyak kajian kalau baby itu terlalu banyak vaccination. Tersebut juga. Walaupun tak mau tapi dalam hati tu berdebar-debar. Sebab apa? Maklumlah, orang kalau nak bantai kita, dia bantai je, tapi dia tak peduli tengok sains. Rupanya kalau over, saya lapik cakap lah, over vaccination. Maksudnya katakan by umur, katakan setahun dua, you dah habis, katakan sepatutnya katakan 20 vaccination, katakanlah. Okay. Lepas tu you tambah ni sampai jadi 26. Tak payahlah. Saya minta yang 6 tu tak perlu. Contoh, saya dah buat vaccination untuk COVID ni 2 kali, lepas tu booster kali ketiga buat. Saya ikut. Saya pun tak nak bergaduh besar dan sebagainya, dan untuk kita travelling senang sikit, itu tujuannya. Tapi bagus, Alhamdulillah lah, ramai orang pun dah dapat manfaat. Tapi kalau masuk sampai suruh letak nombor 4 lagi, nombor 5 lagi, saya tak nak, kecuali kalau ada bukti yang lebih nyata dan jelas. Faham ni? Sebab ni ada kaitan dengan penyakit autoimun pun, termasuk sampai autism dan sebagainya. Walaupun saya kata tadi, kalau berlebihan saja yang saya nak anda berhati-hati. Kalau yang dah wajib, silakan. Saya ulang lagi sekali, kalau yang dah kena buat, dah wajib didapatkan vaccination, tolong jangan kita bercanggah pendapat. Siap. Okey, jadi kita selesai. Supaya saya puas hati kalau tak sebut langsung, seolah saya menyimpan satu rahsia yang kalau besok budak tu sampai dah jadi autistik, sampai dah tak betul, sampai dah SLE dia tak baik-baik juga, injek juga lagi. Itu saya rasa terlalu taksub kepada benda-benda yang kita tak berani tanya. Kena berani buat research. Sebab nombor 3, infant formula pula lagi bermasalah dengan orang yang buat tin yang berbentuk serbuk susu ni. Tolong, kalau you punya wife, maksudnya kalau isteri ataupun siapa-siapa yang ibu yang ada anak ni lah, perempuan, you tolong sebelum dia kahwin lagi, cerita bila dah kahwin, bila tengah pregnant, orang kata apa, jinak-jinakkan dia supaya mau menyusu babynya. Faham tak? Sebab itu the best. Tak payah compare dengan infant formula, susu mana pun dalam tin tak akan sama. Bahkan selalunya yang jadi penyakit, terutama sekali penyakit ni lah, eczema, alergi dan sebagainya, budak tu ada asma dan sebagainya, ada kaitan dengan infant milk, susu baby yang diperbuat daripada dalam tin tu. Nombor 4, saya nak bagi 7 semua. Problemnya ialah ni bila you dah dewasa sikit, termasuklah mereka yang tak suka keluar rumah langsung, you dah tahu cerita apa dia, sebab tak cukup matahari. Senang je. Bila vitamin D tak cukup dalam badan, ini sudah confirm antara penyebab berbagai jenis penyakit, termasuk autoimun. Bila saya kata berbagai, tidak cuma untuk autoimun, ada penyakit-penyakit lain lagi, seperti penyakit yang selalunya ususlah, leaky gut, brain fog, masalah ni kan antara gut, sebab apa, ada kaitan dengan metabolisme, ada kaitan dengan kulit kita, semua ni vitamin D. Sebab setiap sel daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada vitamin D punya reseptor. Reseptor tu maksudnya penerima message. Mesejnya apa? Daripada Tuhan jadikan vitamin D tu cukup dahsyat. Dia sebenarnya bukanlah vitamin, dia sebenarnya adalah hormon. Saya ulang, vitamin D, nama je vitamin D, tapi fungsinya ialah semacam hormon. Hormon apa? Hormon yang berbentuk steroid, tapi steroid yang tidak tak ada kesan sampingan. Kan steroid banyak kesan sampingan, tahu tak? You tahu kan, orang yang kena steroid tu bahaya dia sampai tulang boleh reput pun. Tetapi bila you ambil vitamin D, walaupun dia bekerja macam steroid, the best, kan boleh memperbaiki banyak masalah, boleh menghilangkan masalah penyakit daripada kulit sampailah penyakit dalam liver, kidney dan sebagainya pun. Sebab dia adalah hormon yang berbentuk dalam kerjasamanya kalau nak banding dengan steroid. Dahsyat tak? Baik. Jadi kalau kita tak cukup vitamin D ni, banyak benda lah rosak, betul tak? Banyak benda lah tak dapat ditenteramkan. Okay, so dia sebenarnya meregulate immune system. Dialah yang menjaga immune system, daya tahan kita. Nombor 5, yang ni you kena copy nota besar-besar, tulis. Okay,
masalah stres yang kaitannya dengan ialah adik-beradik yang terdekat, mak bapak you, yang selalu saya kata setengah orang tu macam adik dengan kakak punya rapat. Sekali mak kena pergi dulu, dahsyat tak? Itu kalau mak kena pergi dulu. Kan ada kes yang anak yang pergi dulu, jangan main. So jadi tuan-tuan sekalian, minta maaf saya cakap macam tu sebab dah memang ada kes yang kalau kehilangan dia develop autoimmune. Terus dia jadi masalah penyakit antara 1 daripada 100 tadi. Yang mana satu bukan boleh kita pilih pula. You tak boleh kata, oh I tak nak lupus, I cuma nak rheumatoid arthritis. Yang mana satu pun teruk kalau autoimmune ni. So jangan nak minta apa-apa. So vitamin D3 selalunya datang dengan K2 is wajib. Kalau you nanti saya cerita macam mana cara nak lawan dia pula kan. So ini penyebab tak cukup vitamin D3. Habis. Lepas tu saya kata apa, kehilangan tadi atau ada trauma, kena bully kat sekolah ke, kena kan macam-macam you simpan dalaman masa kecil lagi, sedih sebab mak bapak you bercerai depan mata you tak sanggup tengok mak you nangis-nangis, bergaduh depan mak bapak, kan kadang-kadang bertengkar, baling-baling pinggan, semua tolong. Kalau you dengar cerita I ni, kalau you buat perangai you sekarang, jangan heran kenapa anak you besok kena autoimmune disease. Baik. Seterusnya, rajin sangat makan antibiotik. Dah tahulah kan, sebab bakteria semua mati. Tak ada yang boleh bagi supply vitamin B yang terbaik, bagi vitamin serotonin, hormon serotonin kan, bakteria juga yang bagi. Tak ada happy hormon. You lebih stres punya keadaan, lingkup lagi. Sebab T17 tadi, white blood cell yang saya kata T helper cell kan, yang kontrol kita punya immune system, dah tak dapat dia punya bakteria punya pertolongan. Bakteria dia kan kolaborasi, dia orang kan kerjasama. Bakteria baik sebenarnya ialah diwajibkan jangan dimatikan. Jadi kalau antibiotik terlalu lama, terlalu kerap, habis. Dan nombor 7 last sekali ialah bila kita dah habis bakteria yang baik semua, cuma tinggal bakteria jahat, dia akan naik. Sebab tu you heran, tak ada sebab. You tak ada kena mana pergi buat apa, kena kerja berat pun boleh demam dan sebagainya, boleh macam infection dan sebagainya. Rupanya bakteria ni bukan bakteria yang 2 bulan lepas atau seminggu lepas punya yang kena infection dalam badan you. Dia bertahun-tahun dia tidur, dia panggil dormant bacteria. Rupa-rupanya seperti Epstein-Barr virus. You tak ingat nama, tapi EBV ni dia boleh duduk macam gunung berapi. Bertahun-tahun dia boleh duduk diam, tak bergegar. Tapi bila dia dah terlalu tak tahan tengok master dia dah teruk, dah tak pandai jaga diri, makan tak, tu tak cerita makan lagi. So tertutup cerita dengan fahaman bahawasanya penyebab utama ada 7 saya dah bagi tadi, tapi kita selitkan 3 perkara yang saya akan hebahkan lagi sekali sebab topik tu terlalu besar. Nombor 1 ialah disebabkan irritable mouth syndrome. Terlalu banyak cakap yang tak elok didengar di orang, ataupun you sendiri sebenarnya tak puas bila you cakap tu, macam contoh mengumpat. Itu dipanggil irritable bowel syndrome. Saya yang bagi nama tu, tapi saya nak besarkan cerita tu, satu hari nanti saya kupaskan. Tapi you boleh faham, berarti orang yang banyak cakap sangat, yang tak suka orang dengar. Nombor 2, orang yang suka tidur lebih. Saya kata tidur kena cukup, sebab kalau tak cukup tidur pun boleh masalah autoimmune ni meledak nanti. Tapi last kali ialah orang kata apa, banyak makan. Kan kita dah belajar, banyak bercakap, banyak tidur, terlalu lebih pula, dan banyak makan yang tak betul lah. So bila kita tahu semua ni, cara nak lawan dia pula senang je. Bila kita dah tahu punca, sebab tu siapa yang tahu punca, attack aja punca. Punca pertama ialah kita jangan terlalu super clean. Don't over excessive or obsessive compulsive disorder punya nak bersih. So you tak akan selamat kalau tak ada langsung training untuk white blood cell you lawan balik. Dan nombor 2 ialah vitamin D3 K2 mesti mencukupi. Kalau you jumpa doktor macam saya, minimum memang at least 5 to 10,000 international unit. Kalau you tengah menyala tu penyakit autoimun ni, saya
tak bolehlah dalam WhatsApp ni saya nak bagi dos yang tinggi sangat, nanti you balik you pergi buat sendiri pula, tak boleh. Yang kalau tinggi daripada 10,000 unit per day, you kena check dengan doktor you dulu. Pasal apa? Kita kena check you punya parathyroid hormone, thyroid hormone, sebab semua ni ada kaitan. Kalau parathyroid ni tak cukup pun tak boleh juga nanti kan. Nanti you punya vitamin D tu you bagi cukup tinggi, tapi nanti kena kidney stone pula. Adalah cerita. Tapi pendekkan cerita, D3K2 daripada contoh saya buat Santera tu cukup untuk maintenance. Bila menyala, you ambil 2 sachet pagi, 2 sachet malam. Kalau tak menyala, tengah steady tapi sikit-sikit je keluar kulit sisik tu, ambil 1 pagi, 1 malam. Tu D3K2, dan tetap you kena pergi jemur 20 minit, 30 minit sehari. Antara pukul 10 hingga pukul 2. 10 pagi, pukul 2. Okay, right? Omega 3, D&D Sacha NG oil tu alhamdulillah is also a must. Okay, sebab dia ada kaitan dengan inflamasi kan. Autoimmune penyakit, nampaknya sign and symptom tu macam orang kena inflamasi je, sakit je, merah je, bengkak je, panas je, betul tak? Tak boleh bergerak je. All these are inflammation. So omega 3 DND 369 tu memang, kalau saya kata wajib, macam saya push sangat pula, tapi memang kena. You double dose dulu, maksudnya 2 kali ganda. Bila dah lega baru you ambil satu-satu soft gel tu. Lepas tu satu lagi tulis, you beli sendiri yang ni, saya tak ada buat sebab dia jarang orang pakai. Tudca, TUDCA. Dia sebenarnya bile salt, dia, hempedu punya garam tu, special. TUDCA ada jual. Okay. Lepas tu probiotik yang buat daripada fiber up tu dengan prebiotik, you makan daripada sayur-sayuran dan buah-buahan, ikut DND diet secara disiplin. Lepas tu make sure fiber up untuk serat semua tu. Dan yang last 2 ialah fasting. Satu fasting tu apa? Berpuasa ikut Senin dengan Khamis, dan puasa malam yang saya buat, dan ikut puasa putih 13, 14, 15 bulan Islam tu kita buat. Tak payah nak ikut orang lain punya, cukup kita punya DND diet tu. Kalau ikut betul-betul first class. Siapa yang tak faham DND diet, tolong check dengan dropshipper kita, mereka boleh tolong bantu untuk cari macam mana dapat link belajar. Dan kita habiskan cerita lagi sekali tentang stres. Kalau you tak boleh handle stres, yang tu kita kena pergi berguru. Kalau tidak nanti susah. Kalau you pandai belajar daripada ustaz-ustaz you, dia boleh bagi ayat-ayat yang untuk kita tenteramkan jiwa, ataupun melalui kita punya amalan sendiri pun boleh tenteramkan. Alhamdulillah. Tidak ada lain daripada mengingati Allah, adalah sebahagian daripada confirmatory, penawar untuk mententeramkan jiwa. Tapi yang penting, penyebabnya tadi apa? Banyak bercakap kan? Irritable mouth syndrome kan? Betulkan tu dulu. Kalau you tak boleh kontrol mengumpat, sorry. Kalau you tengah kena autoimmune, tak akan baik. Kalau saya kata pada muka tak elok kan, tapi you kena sedar diri. Bukanlah saya pun tak pernah mengumpat, tapi jangan biasakan. Alright? Nombor 2, jangan terlalu lebih tidur, jangan terlalu kurang tidur. Sebenarnya itu yang sesuai. Dan makan, jangan terlalu lahap. Dia kata kat sini, banyak bercakap, banyak tidur sangat lebih-lebih, dan banyak makan, confirm tak baik. Walaupun ada lagi, kalau serius sangat tak baik juga, anda tolong call saya punya klinik, sebab kita ada cara-cara lain lagi yang lebih perlukan doktor punya prescription. Contoh kita nak buat Coimbra protokol. Coimbra tu dia bagi 40,000 international unit ke atas, tapi kena monitor betul-betul. Lepas tu kita ada boleh order special gland, daripada kalau thyroid kita order thyroid punya gland. Adalah cara-cara dia. Kalau you ada allergic kepada lectins, setengah makanan-makanan you tak boleh, tolong, especially makanan yang ada lectin, contohnya daripada tomato, setengah orang tak boleh makan terung, tak boleh makan pepper, dia naik lagi. Bell pepper tu, ataupun setengah potato pun tak boleh. Apa lagi, setengah orang tak boleh ambil, of course lah, susu, gula dengan daging proses, makanan yang processed food memang tak boleh sampai you baik. Okay, yang lain semua okay. Green leafy vegetable, mushroom, especially celery, banyak saya ajar you. Barley dan telur tak boleh buat masa ni. Barley gandum, kalau nak makan barley yang you buat bubur semua tu jangan. Sebab dia berbentuk legume ataupun biji ni, ada yang tak boleh. Alright. Yang lain pada tu saya rasa selamat. You nak makan pun
benda-benda yang peram, fermented food, sauerkraut, kimchi, miso soup, semua boleh. Apalagi yang boleh, yang paling digalakkan ialah pumpkin seed, biji atau kuaci daripada labu tu, one of the best untuk autoimmune. Heran Tuhan bagi labu tapi biji dia tu, kuaci dia tu. Alright, kita dah cukup. Saya rasa banyak yang saya dah bagi malam ni. Pembaharuannya ialah 3 tadi. Terlalu banyak cakap, terlalu banyak makan dan terlalu banyak kita tidur adalah antara penyebab autoimmune disease. Jumpa lagi saudara-saudara sekalian. Jangan lupa promosi dah bermula hari ini. Ramai dah masuk. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak kerana sudi support. Dan saya akan teruskan perjuangan saya untuk kita sharing-sharing. Boleh tak you tekan share sekarang kepada siapa yang sudi dengar, supaya dia boleh bantu lebih ramai, sebab Tuhan tu amat suka kepada sesiapa saja yang membantu atau memanfaatkan orang lain. Betul tak? Okey. Semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan let go, feel good all the time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.